Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Humaira binti Muhammad Idris, nombor matrik 30 di IB 19F2009. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang ijtihad. Sebelum saya bentangkan lebih lanjut tentang ijtihad, definisi dan sebagainya, saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW dengan Muaz bin Jabal terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini bermaksud, dengan apa kamu memberi hukum? Tanya Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Kemudian Muaz bin Jabal pula menjawab, dengan kitab Allah SWT. Nabi bersabda lagi, jika kamu tidak dapatinya dalam kitab Allah SWT, Muaz bin Jabal pula menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW lagi, jika kamu tidak dapati dari Rasulullah SAW, maka Muaz bin Jabal pula menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Sabda Rasulullah sekali lagi, iaitu segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufik kepada pesuruh-pesuruh Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa itu ijtihad. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahawa ijtihad ini tidak boleh dilakukan oleh selain daripada para mujtahid. Hukum dalam Islam ini adalah terbatas, iaitu hanya kepada Al-Quran dan Sunnah sahaja. Tetapi masalah sentiasa berlaku setiap hari. Jadi sesuatu perkara itu perlu diselesaikan, sesuatu masalah itu perlu diselesaikan, maka para mujtahid akan mengeluarkan hukum. Mereka akan membuat kajian dan mengeluarkan hukum berdasarkan kajian mereka daripada Al-Quran, hadis dan juga pendapat mereka sendiri. Maka ijtihad akan berlaku. Ijtihad tidak akan berlaku sekiranya dilakukan selain daripada para mujtahid. Ijtihad tersebut tidak akan diambil kira. Ijtihad yang hanya diambil kira ialah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dan dilakukan dengan sebenar-benar usaha sahaja. Ijtihad. Apakah itu ijtihad? Apakah definisi ijtihad? Kita selalu dengar ijtihad je kan? Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang definisi ijtihad. Definisi ijtihad terbahagi kepada dua, iaitu definisi ijtihad daripada segi bahasa dan juga definisi ijtihad daripada segi istilah. Baik, saya akan menerangkan tentang definisi ijtihad dari segi bahasa. Ijtihad daripada segi bahasa bermaksud mencurahkan segala usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Definisi ijtihad dari segi istilah pula ialah mencurahkan seseorang mujtahid itu mencurahkan segala usaha yang bersungguh-sungguh dalam mengistinbat hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan kedua-dua maksud ni, kita dapat lihat bahawa ijtihad ini perlu mempunyai usaha yang bersungguh-sungguh. Tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, agak sukar untuk mengeluarkan hukum, kerana hukum-hukum ijtihad ini hanya boleh dikeluarkan oleh para mujtahid sahaja. Para mujtahid perlu berusaha bersungguh-sungguh dalam mengkaji, menyelidik untuk berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk nak mengistinbat hukum syarak, dan ijtihad tersebut diterima oleh semua para mujtahid yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, ijtihad tidak akan berlaku tanpa mujtahid. Baik, siapakah mujtahid? Mujtahid ialah mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan hukum berdasarkan penyelidikan, kajian dan mendapatkan hukum-hukum syarak daripada dalil-dalil yang terperinci. Mereka juga digelar faqih di kalangan ulama usul kerana mereka mempunyai kelebihan dan kemahiran dalam mengeluarkan hukum Islam, ilmu fiqh, ilmu perundangan dan juga undang-undang Islam. Seseorang individu itu tidak akan digelar mujtahid
jika ianya hanya menghafal masalah fiqh daripada kitab-kitab atau ucapan daripada para ulama tanpa mengkaji dan menyelidik dalil-dalil tersebut. Untuk bergelar seorang mujtahid bukanlah mudah, kerana untuk menjadi para mujtahid ni mereka perlu mempunyai beberapa ciri yang ditetapkan oleh Islam. Okey, ciri mujtahid yang pertama ialah mujtahid perlulah beragama Islam dan bersikap adil. Dan di antara syarat yang disepakati oleh ulama usul secara nyata. Hal ini kerana dalam mengeluarkan hukum, mujtahid tersebut tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Mujtahid tersebut tidak boleh mengeluarkan hukum berdasarkan kepentingan diri dia sahaja. Dia perlu memikirkan orang lain dalam mengeluarkan hukum. Adakah hukum yang dikeluarkan itu sesuai dan boleh masuk tak dalam masyarakat. Yang kedua, mujtahid mampu memahami masalah-masalah ijma' dan tempat-tempat berlakunya ijma'. Yang ketiga, mujtahid tersebut perlu mengetahui dan mempunyai ilmu usul fiqh. Yang keempat, mujtahid tersebut perlu mengetahui dan memahami Al-Quran dan maksudnya dari sudut bahasa dan istilah, serta perlu memahami setiap hadis Rasulullah SAW dengan baik. Hal ini kerana hukum-hukum Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka, mujtahid tersebut perlulah mendalami ilmu Al-Quran dan hadis terlebih dahulu sebelum mengeluarkan hukum. Kerana di dalam Al-Quran dan hadis terdapat pelbagai petunjuk dan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Maka para mujtahid ini perlulah berdasarkan Al-Quran dan hadis sebelum mengeluarkan sesuatu hukum ijtihad. Seterusnya, ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang mujtahid itu ialah para mujtahid perlulah mahir dan fasih dalam berbahasa Arab dengan baik dan sempurna. Hal ini kerana Al-Quran dan hadis adalah bahasanya adalah bahasa Arab. Maka mereka perlu memahami dan tahu bahasa Arab supaya mereka tahu maksud ayat Al-Quran dan juga hadis dengan jelas dan baik. Seterusnya, mujtahid perlulah seseorang yang baligh dan sempurna akal, tidak cacat dan boleh berfikir dengan baik dan waras. Yang terakhir, mujtahid tersebut perlulah memahami qiyas yang merangkumi tentang ilah, hikmat, kemaslahatan dan juga uruf. Terdapat beberapa dalil yang menerangkan tentang keharusan berijtihad. Saya akan menjelaskan dua dalil yang menjelaskan tentang keharusan berijtihad. Baik, dalil yang pertama ialah daripada surah Al-Najm ayat 3 yang bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Surah Al-Najm ayat 3. Baik, dalil ini menjelaskan kepada kita tentang kaum musyrikin kaum musyrikin dan orang kafir telah mendakwa bahawa Rasulullah SAW belajar Al-Quran daripada manusia, sedangkan Rasulullah SAW belajar Al-Quran daripada malaikat Jibril alaihissalam. Allah SWT menurunkan ayat tersebut untuk menepis dakwaan kaum musyrikin dan orang kafir yang mendakwa Nabi mempelajari Al-Quran daripada manusia. Para ulama bersepakat bahawa keharusan Nabi SAW berijtihad dalam mentadbir masalah keduniaan, ketenteraan dan kehakiman. Namun mereka berkhilaf pada keharusan Nabi SAW berijtihad pada perkara keagamaan. Kebanyakan ulama usul mengharuskan ijtihad Nabi SAW pada urusan keduniaan, dan juga jumhur ulama Alaisyah, Mukalliziman dan juga Mu'tazilah
yang tidak mengharuskannya. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang keharusan berijtihad ialah daripada surah Al-Anfal ayat 67 yang bermaksud, tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 67. Baiklah, ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menegur ijtihad Nabi Muhammad SAW yang mengambil fidyah daripada tawanan perang Badar seperti yang dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman membenarkan cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu agar membunuh tawanan-tawanan perang tersebut. Akhirnya kabar ini tersebar di Mekah dan berbagai tempat yang berkumpulnya orang Quraisy yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad memberi mereka pilihan kepada tawanan perang agar dibunuh atau ditebus. Maka orang Quraisy bergegas menuju ke Madinah. Kemudian mereka memberikan harta dan membebaskan para tawanan dengan harta tebusan mereka sendiri. Di sini jelas membuktikan bahawa Rasulullah SAW sangat bijak dalam mengatur langkah dan menawan musuh. Nabi Muhammad tidak pernah tersilap dalam ijtihad baginda. Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaan baginda dalam berijtihad dan berjaya menawan musuhnya, iaitu Quraisy, dengan menawan harta benda mereka. Assalamualaikum, nama diberi Siti Raudah Binti Zakaria, nombor kad matrik 30 di IB 19F2001. Saya akan menyambung pembentangan daripada ahli kumpulan saya yang bertajuk ijtihad. Saya di sini akan membentangkan tentang syarat dan cara berijtihad. Yang dimaksudkan dengan syarat dan cara berijtihad ini merujuk kepada seseorang mujtahid itu perlu mengikut cara yang tertentu untuk berijtihad. Syarat dan cara berijtihad yang pertama ialah seseorang mujtahid itu mestilah meneliti nas yang terkandung dalam Al-Quran dan kemudiannya meneliti nas hadis, dan barulah seseorang mujtahid itu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, mujtahid mestilah berpegang dan mengambil nas daripada Al-Quran dan hadis serta apa yang dapat diambil daripada kedua-duanya. Itu tentang apa-apa sahaja yang dapat dijadikan pegangan yang berbentuk mantuk dan mafhumnya. Sekiranya mujtahid tidak menemui nas yang menjelaskan tentang hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mujtahid mestilah meneliti dan menilai segala perbuatan Nabi, selepas itu takrir bagi dia. Apa yang dimaksudkan di sini ialah sekiranya mujtahid tidak menemui hukum melalui jalan kedua, ia mestilah meneliti dan menilai segala perbuatan Nabi dan selepas itu takrir baginda, dan kemudiannya pula ia hendaklah berijtihad melalui jalan penetapan hukum cara kias, iaitu dengan cara berlandaskan ilah dan sebabnya. Dan cara yang terakhir, iaitu cara yang keempat, para mujtahid mestilah berpegang pula dengan bara'ah asliyah. Apa yang dimaksudkan di sini ialah sekiranya jalan dan cara yang ketiga juga tidak berhasil sehingga tidak menemui hukum tersebut, oleh itu mujtahid mesti berpegang pula dengan bara'ah asliyah. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum berijtihad. Yang dimaksudkan tentang hukum berijtihad ini iaitu para ulama bersepakat bahawa hukum berijtihad ialah harus dalam mengeluarkan hukum apabila cukup syarat tertentu. Seterusnya hukum berijtihad akan menjadi wajib apabila seseorang individu mempunyai kelayakan dan mempunyai ciri-ciri seorang mujtahid. Mujtahid tersebut juga tidak dibenarkan untuk berselisih pendapatnya dan bertaklid dengan pandangan yang dikeluarkan oleh para mujtahid yang lain. Daripada sini, apabila sesuatu hukum ijtihad itu dikeluarkan oleh para mujtahid dan pandangan tersebut adalah pandangan yang tepat, maka
mujtahid tersebut akan mendapat pahala daripada Allah SWT. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang peringkat hukum dalam berijtihad. Peringkat hukum dalam berijtihad ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ijtihad fardu ain, ijtihad fardu kifayah, ijtihad sunat, dan yang terakhir sekali ijtihad haram. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang ijtihad fardu ain. Apa yang dimaksudkan dengan ijtihad fardu ain ini merujuk kepada ijtihad yang wajib dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu yang mempunyai kemampuan dan kelayakan serta tiada orang lain lagi selain dirinya untuk menyelesaikan masalah dan perkara yang berkaitan dengan masalah hukum, sama ada masalah dirinya maupun masyarakat. Ijtihad fardu ain ini terbagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama ijtihad yang dilakukan oleh seseorang mujtahid terhadap sesuatu hukum dan permasalahan yang ditanya oleh masyarakat atau individu tertentu, dan tiada orang lain lagi yang layak berijtihad selain dirinya sahaja. Dan yang kedua, ijtihad yang dilakukan oleh seseorang mujtahid dalam sesuatu masalah hukum untuk dirinya sendiri atau tanpa pertanyaan oleh masyarakat dan individu lain. Okay. Yang kedua, peringkat hukum dalam berijtihad ialah ijtihad fardu kifayah. Yang dimaksudkan dengan ijtihad fardu kifayah ini ialah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kelayakan berijtihad. Tetapi dalam ijtihad fardu kifayah ini, selain daripada dirinya, terdapat orang lain yang berkelayakan untuk berijtihad bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Oleh itu, berijtihad baginya menjadi fardu kifayah apabila dia yakin ada orang lain yang masih mampu menyelesaikan masalah hukum yang timbul. Dalam peringkat hukum berijtihad bagi ijtihad fardu kifayah ini terdapat 2 jenis, iaitu yang pertama seseorang mujtahid yang diajukan kepadanya permasalahan dan masih ada orang lain atau mujtahid lain yang mampu berijtihad. Walau bagaimanapun, jika dia meninggalkan atau tidak menyelesaikan masalah itu, maka tidak ada orang yang akan berijtihad. Yang kedua, seseorang mujtahid yang ragu-ragu dengan ijtihad mujtahid lain dan ia cukup syarat sebagai mujtahid, maka ketika itu ia menjadi fardu kifayah bagi dirinya untuk berijtihad terhadap hukum dan permasalahan yang diajukan itu. Sekian saja pembentangan daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan lagi oleh rakan ahli kumpulan saya, iaitu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati binti Citra Gunawan. Nombor kad matrik saya 30 di IB19F 2002. Dan saya akan membentangkan berkenaan peringkat hukum dalam berijtihad. Seperti yang kita ketahui, peringkat hukum dalam berijtihad ini mempunyai 4 peringkat, iaitu ijtihad fardu kifayah, ijtihad fardu ain, ijtihad sunat dan ijtihad haram. Dan saya akan menerangkan 2 saja, iaitu ijtihad sunat dan ijtihad haram, kerana 2 lagi telah diterangkan oleh rakan saya, iaitu Siti Raudah. Okey, ijtihad sunat merupakan ijtihad yang menyelesaikan masalah hukum hakam, yang mana ijtihad dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat berijtihad untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan masalah yang akan berlaku. Ijtihad sunat mempunyai 2 jenis, iaitu yang pertama apabila seseorang mujtahid yang berijtihad dalam menyelesaikan sesuatu masalah telah ditanya oleh seseorang individu atau masyarakat mengenai sesuatu hukum. Namun begitu, perkara atau permasalahan yang ditanya itu belum berlaku dan belum wujud lagi. Yang kedua pula, seseorang mujtahid yang berijtihad dalam sesuatu masalah atau hukum yang belum berlaku atau tidak berlaku, di mana ia berijtihad tanpa apa-apa faktor dan sebab. Akhir sekali, peringkat hukum dalam berijtihad ialah ijtihad haram.
Ijtihad haram adalah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang di mana caranya bercanggah atau tidak memenuhi syarat seseorang mujtahid serta bercanggah dengan nas. Rukun ijtihad ada 3, iaitu al-mujtahid, ialah orang yang berijtihad. Kedua, al-mujtahad, ialah usaha. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Apabila rukun pertama iaitu al-mujtahid dan rukun yang kedua al-mujtahad itu sudah ada, maka barulah ijtihad akan berlaku. Dan apabila penyelidikan ijtihad yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid itu benar dan tepat, maka ijtihad tersebut akan diterima. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai martabat ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad mutlak, yang bermaksud ijtihad yang dilakukan seseorang mujtahid dengan berasaskan sumber dan dalil hukum secara langsung, iaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian mereka membawa dalil hukum furu' melalui istihsan, masalah al-musallah serta al-zar'i. Yang kedua pula adalah ijtihad muntasib, yang bermaksud ijtihad yang dilakukan oleh seseorang dengan berasaskan kepada pendapat imam mazhab tertentu. Yang ketiga pula adalah ijtihad dalam mazhab, yang bermaksud ijtihad yang dilakukan dengan berasaskan pendapat imam mazhab yang mana mereka ikuti dalam perkara usul dan furu'. Dan yang terakhir sekali adalah ijtihad dalam fatwa. Ijtihad ini adalah ijtihad yang diambil daripada pendapat-pendapat imam mazhab, di mana pendapat yang kuat diambil untuk dijadikan fatwa. Dalam tajuk ijtihad ini, apa yang kita boleh simpulkan adalah ijtihad perlulah mempunyai usaha yang bersungguh-sungguh dalam usaha untuk mengeluarkan sesuatu keputusan hukum syarak, dan keputusan tersebut perlulah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ijtihad juga tidak boleh dilakukan oleh orang selain mujtahid. Hal ini kerana gelaran mujtahid itu diberikan kepada seseorang yang mahir dalam ilmu agama Islam serta fasih berbahasa Arab untuk mendapatkan gelaran mujtahid. Dan apabila seseorang mujtahid tersebut berjaya mengeluarkan ijtihad yang benar dan tepat, maka mujtahid tersebut akan mendapat pahala besar dan ijtihadnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.